Sorry aku lambat. Okey, tak apa, tak apa. Saya tengah fikir soalan ni. Soalan cikgu kasih semalam. Satu malam saya fikirkan. Susah tu. Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami zaman mundurnya yang dikenali sebagai zaman gelap. Zaman gelap ini adalah peringkat awal zaman pertengahan. Zaman gelap telah dikritik oleh sejarawan pada zaman moden di abad ke-16 kerana mereka menganggap zaman tersebut tidak memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Zaman gelap dianggap sebagai zaman yang sangat terkongkong, tidak wujud kebebasan, kemerosotan ilmu pengetahuan, tidak wujud pentadbiran pusat yang berkesan, sistem feudal mengambil tempat pemerintahan pusat, gereja mengongkong kehidupan manusia dengan ajaran Kristian, tidak mementingkan kemajuan kehidupan di dunia, fokus kehidupan hanya menjurus kepada kehidupan akhirat, serta kemerosotan kehidupan di bandar. Pada zaman gelap ini, berlakunya tahap kemuncak kegemilangan tamadun Islam, iaitu zaman Umayyah dan Abbasiyah di Andalusia. Akibatnya, masyarakat Eropah menimba ilmu pengetahuan daripada dunia Islam untuk memperbaiki kemunduran. Zaman gelap telah menyebabkan berlakunya keburukan. Keadaan tidak menentu ini telah membawa kepada kemunculan golongan baron, iaitu tuan tanah. Tuan tanah telah menjadi pelindung kepada golongan petani. Sebagai tukaran, golongan petani terpaksa membayar cukai yang tinggi dan timbulnya masalah kepada petani yang tidak mampu. Akibatnya, petani yang tidak mampu terpaksa menyerahkan tanah mereka dan mereka terpaksa menjadi hamba kepada baron. Tuan tanah pula terpaksa meminta perlindungan daripada golongan raja. Jalinan ikatan sebegini telah menyebabkan pembentukan sistem feudal di Eropah. Pada zaman pertengahan, golongan gereja Katolik merupakan institusi yang amat berkuasa dan memiliki tanah yang banyak. Gereja dianggap sangat mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. Institusi gereja ini hanya memberi fokus pada agama dan kehidupan akhirat. Pada zaman pertengahan, aktiviti perdagangan tidak dapat berkembang kerana sering diganggu oleh orang Viking dan Magyar di pantai utara dan selatan dan penguasaan orang Islam di timur jauh dan kawasan Mediterranean. Perdagangan hanya dapat dilakukan secara tukaran barang kerana terhadnya penggunaan mata wang. Pada zaman kemuncak pertengahan, gereja mula memainkan peranan sebagai institusi yang universal dan menjadi ejen penyatuan. Kegiatan perdagangan telah membawa kepada munculnya bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence. Keadaan ini telah melahirkan golongan pertengahan yang terdiri daripada golongan artisan, pedagang dan perbankan. Status sosial tidak lagi berasaskan pemilikan tanah, tetapi adalah kekayaan. Rakyat pula mulai terlibat dalam kegiatan politik dan wujudnya institusi parlimen. Pada peringkat akhir zaman pertengahan ini, muncullah zaman Renaissance, iaitu pada sekitar tahun 1300 hingga 1450 Masihi. Asas zaman Renaissance ialah penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya. Aliran ini dikenali sebagai humanisme. Bapa humanisme ialah Francesco Petrarch. Tokoh-tokoh lain ialah Niccolo Machiavelli dan Giovanni Boccaccio.
Manusia Renaissance sentiasa didorong oleh semangat inkuiri atau semangat ingin tahu yang kuat. Venice, Milan dan Florence telah menjadi pusat pertembungan perkembangan idea baru kerana di sini berlaku pertembungan budaya, bahasa dan agama. Munculnya kumpulan pedagang yang kaya telah menarik perhatian seniman dan cendekiawan untuk menjadikan golongan kaya sebagai patron atau penaung kepada kegiatan kesenimanan dan keilmuan. Para pelukis, ahli muzik, saintis dan penulis telah menjadi persaingan kepada bandar-bandar di Itali kerana mereka ingin menjadikan seniman dan cendekiawan sebagai penyebar idea Renaissance. Antara patron yang terkenal ialah keluarga Medici di Florence. Pihak berkuasa gereja berhadapan dengan masalah tidak dapat menaungi atau menjadi patron kepada golongan matematik dan saintis kerana mereka bimbang akan dicabar pemikiran gereja Katolik. Perselisihan golongan gereja dengan golongan saintis menyebabkan golongan gereja memberi tumpuan pada kegiatan seni lukis dan seni ukir sahaja. Pos Julius II telah mengupah pelukis dan pengukir terkenal seperti Leonardo da Vinci, Raphael dan Michelangelo untuk mencantikkan gereja katedral di Rom. Okey, mari kita bincangkan apa kesannya zaman Renaissance ni. Kesan zaman Renaissance amat menonjol dari segi politik, di mana ianya telah melahirkan monarki baru yang diasaskan kepada kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan. Monarki baru terdapat di Portugal, Aragon di Sepanyol, England, Perancis dan Belanda. Kesan zaman Renaissance juga dapat dilihat pada kegiatan ekonomi sara diri yang kian pupus. Zaman Renaissance telah melahirkan manusia Renaissance yang mempergunakan sepenuhnya keupayaan minda dalam pelbagai disiplin ilmu. Gerakan Reformation telah berlaku di Eropah Barat pada abad ke-18. Gerakan Reformation mempunyai kaitan dengan agama Kristian. Kemunculan gerakan Reformation juga kerana terdapatnya amalan hidup mewah oleh golongan gereja Katolik. Reformation yang bermula di Jerman telah dibantu oleh penciptaan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Pada tahun 1517, penentangan bermula apabila Martin Luther, profesor ilmu teologi di sebuah universiti tempatan, memulakan penentangan terhadap amalan indulgences. Pendirian dan ajaran Luther dikenali sebagai mazhab Protestan. Ledakan penjelajahan dan penerokaan Eropah telah dimulakan oleh Portugal dan diikuti oleh Sepanyol, Belanda, Perancis, Britain dan Amerika Syarikat. Dorongan putera Henry telah melahirkan penjelajah seperti Bartolomeu Dias ke Tanjung Harapan pada tahun 1488 dan diikuti oleh Vasco da Gama yang telah berjaya mengelilingi Tanjung Harapan pada tahun 1497. Pada asasnya, penjelajahan berasaskan motif 3G iaitu goal, kekayaan, gospel, keagamaan dan glory, kemasyhuran. Faktor penyebaran agama Kristian telah menyebabkan tertubuhnya Jesuit pada tahun 1540. Motif ekonomi dan kekayaan didorong untuk mendapatkan barangan mewah seperti teh, tembikar, sutera dan rempah. Semasa berlakunya revolusi perindustrian, bilangan pekerja bertambah. Banyak orang, banyak mau makan mah. Ada faham? Jom sambung.
Revolusi pertanian telah berjaya menyediakan bahan makanan untuk menampung permintaan dan keperluan masyarakat di Britain pada waktu itu. Bagi memenuhi permintaan makanan, cara penggunaan tanah pertanian terpaksa dirombak. Melalui Akta Pemagaran Tanah, tuan-tuan tanah telah mendapat kelulusan dari Parlimen Britain. Tindakan memagar tanah telah menyebabkan rakyat biasa yang dahulunya bergantung kepada tanah awam telah hilang sumber pendapatan. Dengan adanya makanan yang berlebihan ini, mereka tidak perlu bergantung lagi kepada bahan-bahan makanan import daripada luar. Petani yang hilang pekerjaan diserap ke ladang-ladang sebagai buruh, dan apabila berlakunya revolusi perindustrian, mereka berhijrah ke bandar untuk menjadi buruh-buruh kilang. Revolusi pertanian adalah dianggap sebagai suatu revolusi yang telah menyediakan asas kepada revolusi perindustrian. Apabila revolusi pertanian itu berlaku, telah melahirkan ramai pemodal, orang kaya yang banyak modal, banyak duit. So bila adanya orang kaya ni, banyak modal, banyak duit ni, so dia pun mampu membina kilang-kilang, betul? Adanya modal itu, masa kilang telah berjaya ditubuhkan oleh mereka. Itu sangat penting itu, ya. Alright. Kemudian yang keduanya, revolusi pertanian telah berjaya menyediakan bahan makanan untuk menampung permintaan dan keperluan masyarakat di Britain pada waktu itu. Kerana adanya tanaman yang berlebihan, mereka boleh kilangkan sendiri. Faktor berlakunya perindustrian ialah kerana adanya masyarakat Eropah yang berjiwa bersifat kreatif dan inovatif. Mereka telah berjaya melahirkan hasil-hasil ciptaan tinggi, ya. Antara tokohnya ialah seperti James Watt, Bolton. Dari segi peralatan pula, terdapat alat yang dicipta oleh Jethro Tull untuk kegunaan menggali dan menugal. Revolusi perindustrian yang bermula sekitar tahun 1870 diistilahkan sebagai imperialisme baru. Bangsa Eropah bukan sahaja meneroka lautan luas dan daratan terbentang, tetapi juga angkasa raya akhirnya. Kita kaitkan pula dengan khidmat. Apakah kepentingan sifat kreatif dan inovatif dalam diri seseorang? Semua orang ada kreativiti dan inovatif masing-masing. So, apa kepentingan dia? Yang pertama sekali, menjadikan kita lebih kreatif, mencipta sesuatu yang baru, yang belum pernah ada.